darah haid, nifas dan istihadah pada catatan saya di muka surat 33 buku baru. InsyaAllah. Tafadhal mashkura ya Ustazah. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, yang dengan izin Allah kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini membicarakan tentang pelajaran darah, insya-Allah. Jadi kita sambung muka surat ikut kepada edisi masing-masing. Saya punya muka surat 30 iaitu yang hukum kelima. Ya. Betul. Suci di antara haid dan nifas, betul? Tajuk dia yang keempat tu tempoh suci antara dua haid. Kita di nombor 3 Ustazah. InsyaAllah. Oh, masih belum habis Okey. Ya. Jadi kita sambung yang nombor 3 Yang iaitu nombor 1 Ustazah, suci antara nifas dan haid. Ya. Suci antara nifas dan haid. Yalah. Mana yang ketiga lah, suci di antara dua haid, betul? Nombor 3. Nombor 3 kan? Keenam. Belum lagi. Keenam. Nombor 3 suci antara nifas dan haid. Keenam. Antara haid dan nifas. Saya tanda apa tanggal apa? Saya penanda nombor saya ni ketiga iaitu tempoh antara suci antara dua haid. Betul? Dah tu minggu lepas. Yalah, tapi yang ketiga. Kita sampai nombor 2. Kupasan hari ni nombor 3. Hari ni ketiga lah kan? Tanda kelima dah masuk dah 12 bulan 12 itu. Yang hari ni ketiga tiada haid bagi tempoh sebanyak-banyak suci daripada itu. Betul? Tak apalah. Saya salah tanda. Bukan surat apa? Sebab yang hari ni saya tanda ke-6. Suci antara nifas dan haid. Saya salah lipat lah ni. Patut lipat ke sini, saya lipat ke belakang. Okey. Yang ke-6 suci antara nifas dan haid, ya? Surat 34. Ya betul. Ya saya. Terima kasih. Ya, salah lipat lah tu. Salah tanda lipat ke belakang. Ya, jadi suci antara nifas dan haid ada dua keadaan. Suci antara nifas dengan haid. Maka kat sini keadaan yang pertama, suci datang sebelum cukup sebanyak-banyak tempoh nifas iaitu 60 hari, maka disyaratkan suci hingga 15 hari 15 malam. Ini ya maknanya, malah kenapa lagi ni kerja nak jatuh je. Dia macam ni kita kena faham dalam haid tak ada nifas. Itu satu kita kena tanamkan betul-betul. Dalam haid tak ada nifas. Tapi dalam nifas ada haid. Kenapa kita kena kenal mana satu haid, mana satu nifas? Sebab definitely hukum bagi nifas berbeza dengan hukum bagi haid. Ya. Jadi ini untuk sesiapa yang kata baru nak mula belajar, dengar baik-baiklah. Tapi bagi siapa yang dah tahu, hanya kata orang untuk refresh, insya-Allah dia lebih mudah faham. Tapi kat sini apa yang saya nak cerita macam ni yang katakan satu orang muslimah itu bersalin, dia didatangi nifas. Contoh dia tak datang lama dia datang 10 hari je. Macam contoh kat sini dia bagi berapa hari? Dia bagi 10, ya. Okey.
Saya tak nak bagi 10, saya nak bagi lagi kurang. Contoh dia didatangi nifas 6 hari. 6 hari lah. Start dia bersalin, lepas tu dia keluar darah nifas. Ya, sebab kita kena faham, nifas ini adalah darah yang keluar apabila rahim kosong. Selagi rahim itu masih ada bayi, tu belum kira nifas. Ni yang nak kena ulang sikit. Maknanya, katalah contoh yang kepala bayi tu baru paras leher. Ataupun baru nampak rambut, teran-teran azan. Tak kisahlah azan tu subuh ke, maghrib ke, zuhur ke, azan. Masa itu, ia yang kita belum habis beranak. Baru katakan nampak rambut, doktor ke nurse suruh teran, azan. Maka masa itu kita belum gugur lagi solat yang azan tu. Contohlah kita beranak waktu zuhur, azan. Maka azan solat zuhur tidak gugur bagi kita. Sebab masuknya zuhur rahim kita belum kosong. Itu kena faham. Tetapi memanglah kita tak boleh solat dah kepala dah nak keluar budak kan. Tetapi hukum wajib itu belum lagi Allah bagi cuti. Belum ABC lagi. Jadi kita kena ingat aku ada hutang satu solat. Pasal proses kelahiran belum finish. Jadi nifas itu dikira bila yang apabila rahim itu telah kosong. Contoh. Ya, doktor tarik je sampai aja kaki budak tu semua dah keluar. Dah keluar kaki budak tu yang jadi diikuti ada darah, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur bagi kita adalah tidak wajib. Kerana apa? Kerana rahim kita telah kosong dan darah nifas terus keluar. Contoh. Tapi kalau lahirnya budak, sampai kakinya habis, dah kosong rahim tapi lambat keluar. Ada orang kan lambat keluar nifas dia, contoh. Maka azan, dia pun wajib solat. Nampak? Cuma dia tak boleh solat lah sebab dia belum mandi wiladah, contoh. Tu kena tahu. Ya, sebab ada orang, kalau pengalaman saya, 4 anak, lepas saja budak keluar, misi nak jahit dia, maaf cakap lah, ada koyak. Sebab saya anak sampai 5 kilo yang keluar. Jadi ada koyak. Jadi misi nak jahit. Masa jahit tu pun nifas dah keluar dah. Jadi terpaksa misi ambilkan gumpalan tu sumbat. Tahan darah nifas tu untuk nak jahit. Masa tu kita dah dikira lah nifas. Ya. Pasal apa? Rahim telah kosong. Jadi sekarang ini contoh selepas beranak, darah terus keluar, mungkin banyak melambat-lambat, sampai hari ke-7 nakok. Hari ke-7 nakok. Maka baru 7 hari yang. Selepas itu nakok itu ambil masa 15 hari. 15 malam. Nakok. Ia yang. Jadi lepas 15 hari 15 malam campur dengan 7 tadi berapa yang? 21 hari kan? 22 ya. 15 dengan 7, 20 berapa yang? 22 kan? 22 kan? Jadi 23 itu keluar darah balik yang. Maka ambil perhatiannya, itu bukan nifas. Ya? Bukan nifas. Besar yang 5 kilo. Tapi haid. Kena tahu. Pasal apa haid? Sebab dia kata antara nifas pergi ke haid, kalau masih dalam tempoh maksimum nifas 60 hari, mesti ada gap 15 hari. Lepas tu kena catat betul-betul yang tarikh bersalin itu tadi saya dah cerita zuhur kan. Sebab saya kata tadi azan zuhur baru tarik kepala. Maknanya waktu zuhur. Katalah zuhur zaman dulu lama sikit. Sekarang zuhur 1:07 minit kan. Katalah ini kita nak cerita zaman sekarang punya zuhur. Katalah di Johor Bahru 1:07 minit. Maka kita proses lahir siap tu tarik
1:10 minit. Nifas kita bermula 1:10 minit sebab dah keluar semua udak, tak lama baru keluar nifas. Contohlah 1:10 minit. Maka dia nakok pada hari ke-7. Kita tengok yang hari ke-7 itu pukul berapa, catat. Hari bersalin tak payah catat pun tak apa. Tapi kena catat juga hari bersalin tu. Pasal kita nak tengok kalau dia manjang sampai 60 hari, maka tepat nanti pukul 1:10 minit hari yang ke-61 itu dia dah istiadah. Nampak? Jadi sekarang ni dia nakok katakanlah 7 hari, kita ambil pukul apa? Pukul berapa admin? Cepat sebut. Pukul berapa? Hari 5. ke-7 tu pukul apa? Saja sebutlah. 5. Pukul apa nak? Pukul 5. Yang? Pukul apa? Pukul 5 Intan cakap Ustazah. Pukul 5. Okey. Hari ke-7 pukul 5 nakok. Maka dia pun kena mandi, lepas tu dia kena solatlah asar. Asar, jadi dia kena qada zuhur. Ya. Dia kena qada zuhur. Okey, lepas itu ya 15 hari. 15 hari pukul 6. Maknanya 360 jam, pukul 6 tambah 1 jam. 361 jam dia nakok. Dan dia keluar darah pada pukul 6 petang. Waktu gap dia, nakok dia 361 jam. Bermakna lebih daripada 15 hari 15 malam lah. Kalau 15 hari 15 malam itu 360 jam. Maka kena tengok yang. Sebab itu ya yang nakok ni kena rekod. Tadi dia nakok pukul 5 petang hari ke-7. Jadi kalau dia keluar darah sebelum pukul 5 petang, contoh dia keluar pukul 4 petang, maka yang keluar darah itu nifas. Kerana apa? Dia keluar darah pada pukul 4 petang hari yang ke-15 itu baru ada 359 jam. Belum cukup 360 jam. Maka itu adalah nifas. Tetapi kalau dia keluar katakan pukul 6. Dia nakok pukul 5. Dia keluar pukul 6. Maka nakoknya 361. Maka itu haid. Nampak? Ini kena catat. Sebab tu yang saya ulang lagi sekali. Nakok tolong catat dia punya time very accurate. Tepat. Tak ada kata lebih kurang. Kalau kata pukul 1:10 minit, tulis 1:10 minit. Kalau tadi kata ngam-ngam pukul 5, tulis pukul 5. Sebab nanti dia ada memberi kesan. Jangan main pukul alah agak-agak. Cuba tengok tadi. Dia keluar darah kembali pukul 4 petang atau 4:30 petang masih nifas. Dia keluar pukul 5:30 atau 5 suku sudah menjadi haid. Jelas? Kenapa? Kenapa saya cakap macam itu? Sebab beza antara nifas nak bertukar kepada haid kalau belum 60 hari iaitu maksimum time haid adalah 15 jam. 15 hari 15 malam atau 360 jam. Boleh jelas? Ya, tolong respon. Catat. Ya, faham. Jelas ke apa? Jelas, Ustazah. Faham ya? Okey. Jadi sebab itu yang tolong catat. Jadi ya, ini yang kena ambil tahu. Nanti kalau orang tak tahu, dia kata apa yang? Baru 23 hari. Belum habis pantang. Mana haid, kata dia. Mestilah nifas, dia cakap. Ya yang? Kerana dia tak tahu yang hukum ini. Ini bahaya. Sebab ada beza nanti antara hukum haid dengan nifas.
Okey, jelas. Jadi kalau kita tengok contoh kat sini, kita balik pada contoh kat sini. Dia kata apa? Seorang wanita telah melihat darah keluar selama 10 hari. Kemudian darah berhenti selama 15 hari. Ini mana 15 hari 15 malam yang you buat otak kaki, that mean 360 jam. Kalau 15 hari belum cukup. Dia mesti 15 hari 15 malam, iaitu 360 jam. Kalau 15 hari maknanya potong 12 jam. Ya, sebab satu hari satu malam itu kan 24 jam. So kalau 15 hari that means hanya hari yang terakhir itu 12 jam. Itu salah. Okey, jadi kemudian darah datang kembali, maka darah yang kedua itu adalah haid. Tengok pada kotak. Ya, dia 10 hari darah iaitu nifas, dia nakot 15 hari suci, maka darah yang keluar selepas tu haid. Maka suci ini dia panggil nakot suci. Yang bukan nakot haid, bukan nakot nifas, nakot suci. Kita kena tahu nakot suci ini kebetulan katakan dia bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan dia nakot tu. Kalau ikut undang-undang, dia nakok aja pada hari yang ke-10 tu, dia wajib mandi. Dia wajib solat, dia wajib puasa. Kalau dia datang sebelum 15 hari, nifas, maka itu semua menjadi nakok nifas. Puasa kena ganti balik. Ya, semayang itu tak sah tapi tak dosa. Tetapi kalau tengok dalam kes ini 15 hari, ngam-ngam, nakok suci. Maka puasa dia, kalau dia puasa lah bulan Ramadan, valid, diterima. Kalau dia semayang, memang dia semayang lah. Jelas sayang? Sebab walaupun selepas itu diiringi oleh darah, tetapi dia dah berpindah situasi. Darahnya adalah haid, bukan nifas. Nampak? Ini yang kena faham. Sebab apa? Saya pernah pergi satu tempat, pergi melawat lah orang bersalin. Ini cerita lah, bukan sekarang. Ya, mungkin cerita 10 tahun. Saya tak ingat lah, cerita tu dah lama. Jadi saya mengunjungi kawan saya itu. Jadi mak dia kata, wish ini subuh ni. Dia kata, kalau tak jaga ni, siap-siap habis saja nipah ni ngandung balik. Saya pun cakap dia, kenapa makcik? Dah haid dah ni. Dah haid dah ni, dia kata. Masa tu baru 30 hari yang. Jadi kawan adalah yang datang melawat tu, melawat orang bersalin, ramailah kan. Jadi ada yang cakap, mana pula haid makcik ni? Baru 30 hari. Kenapa haid? Nifas kan, tapi dia tak boleh cakap lah. Saya pun depan rumah orang kan, takkan nak nerang kan. Saya cakap baru pertama kali. Ya, masa tu kan 10 tahun lebih lah dulu. Dalam hati saya kan, baru pertama kali aku jumpa satu orang yang faham tentang darah. Ya, majoriti orang akan kata itu nifas sampai 60 hari. Betul tak yang? Maka bila dia cakap haid, orang yang datang tu pun kata, kan nifas. Lepas tu bila makcik tu ke dapur buat air lah. Nifas. Kata. Kan? Ya yang? Nampak? Betul makcik tu. Maka itu nampak beza. Sebab apa? Kalau saya terang kat ni, dulu adalah anak murid kata, ya Allah Ustazah, kenapa saya 4 kali beranak? Ya, masalahnya apa? Saya Ustazah, confirm Ustazah, 20 hari dah kering. 20 hari dah kering. Saya kata kering macam mana? Kering betul. Tak ada. Habis tu mandi. Tak. Kenapa? Kan pantang 40 hari. 40 hari yang dia genapkan 40 hari barulah dia mandi. Bayangkan yang 20 hari dia tak solat. Ya. Lepas tu saya kata 4 anak 4 20 hari. Ya, dia ingat betul. Lepas tu saya kata tak mandi. Tak. Wajib awak qada.
20 hari itu awak kodok selama 4 anak, 20 kali 4. 2 kali 4, 80 hari. Ya ke kata dia? Iyalah. Pasal awak memang dah nakok. Bukan 40 hari ke? Itu pun saya ambil 40 hari. Ada setengah orang Jawa 44. Dia Melayu 40. Jawa 44. Saya kata tak ada. Jawa bukan 44 tau. 100 hari. Jawa. Ya saya cakap dengan dia. Yang maaf cakap ya. Kat sini saya cakap bukan melucah tapi kebenaran. Yang 40 hari ke 60 hari ke kalau Jawa 100 hari itu yang pantang ehem. Ya yang kalau Jawa memang 100 hari yang pantang ehem. Ada setengah 60 hari. Kalau yang Jawa kurang sikit, Jawa yang moden sikit 60 hari. Jawa sekarang ni kalau Jawa ngencret, katanya lah maksud ngencret tu yang Jawa dah jauh Jawanya, cakap Jawa pun tak reti. Mungkin lah 40 hari. Okay, yang saya kata yang 40 hari tu kalau arwah mak saya Jawa tak boleh makan. Tu yang gatal-gatal. Apa maksud yang gatal tu? Yang keladi, kerang, kupang, udang tu gatal kata mak saya, takut nanti rahimnya gatal. Lagi yang tak boleh makan yang 40 hari tu pantang apa yang benda sejuk-sejuk. Nasi sejuk pun tak boleh makan. Makan nasi masak panas-panas makan. Tu pantang. Tapi bukan pantang solat yang. Bukan pantang puasa. Itu yang misunderstand tu. Sebab dia ambil 40. Nasib baik dia ambil 40. Kalau dia ambil maksimum 60 lagi jenuh dia nak bayar. Ya yang? Jadi macam tadi. Kalaupun itu satu kesalahan lah. Jadi itu kata orang kejahilan. Bertobat. Kena tobat dulu. Jangan kata bayar hutang tak tobat. Apa tobat dia? Tobat atas kejahilan. Kita tak menunaikan fardu ain dalam pelajaran. Maka kita tobat. Ya Allah, aku bertobat. Aku tak tahu. Maka ampunkan aku. Sekarang aku dah tahu. Aku belajar. Aku ganti solat aku. Okey. Itu satu. Yang kedua ini. Yang lagi satu pengalaman saya. Orang yang banyak tanya. Dia tak keluar nifas. Contohnya dia afraid Caesar. Maka kalau Caesar memang lambat. Memang lambat keluar nifas. Paling cepat pun 3 hari. Kenapa? Ini sebab saya cerita pengalaman saya. Saya anak kelima Caesar. Ya yang? Sebab baby besar. Pasal saya kena kecing manis masa mengandung. Maka ya saya kata, lepas beranak, lepas Caesar kan, tak keluar darah head yang. The head pula nifas tak keluar. Lepas tu bila misi datang, saya tanya dia. Misi, dah 1 hari tak keluar. Masa tu pun kita operate memang tak boleh bangun tau. Dia kan kalau operate tu, dia macam mati tau. Mati, itu yang dia kena jab dekat peha. Memang tak boleh bangun, macam tak boleh anulah. Lepas tu kan adalah cara dia. Lepas tu saya tanya, Misi, kenapa ya tak keluar head? Dia kata memang biasa orang kalau Caesar tak keluar darah. Kenapa? Masa operate tu dia kata kan doktor dah keluarkan bayi, lepas tu dia akan kaut semua darah nifas yang ada dalam rahim. Dia kasih bersih. Doktor tu kasih bersih dia keluarkan. Jadi dia bersihkan semua yang baru dia jahit. Yang lepas dia keluarkan uri tu dia bersihkan semua. Jadi baru dia jahit. Jadi itu yang kadang ambil masa 3 hingga 5 hari baru turun nifas. Ini pun ada satu yang orang selalu melakukan kesalahan kalau dia tak belajar. Apa yang kesalahan dia melakukan? Dia tak solat. Kenapa dia tak solat? Dia kata dia baru lepas beranak yang. Takkanlah baru lepas beranak nak solat. Salah. Kerana mengikut Saidina Fatimah Az-Zahra, dia bersalin, ya, sebab itu hukum dia satu lazah itu mengikut pada hukum Saidina Fatimah. Dia beranak memang lepas bersalin, darah yang keluar ikut pada bayi, lepas tu tak ada dah. Sebab tu Saidina Fatimah ini orang digelarkan perempuan syurga. Maka lepas saja dia bersalin, dia terus mandi wiladah untuk solat. Dia tak ada. Dia pun tak datang haid. Dia ni tak datang haid, lepas tu nifas dia pun selazah. Ya yang jadi itu cerita dia. Jadi
bagaimana cerita orang yang tidak keluar darah nifas? Maka dia wajib mandi. Untuk solat. Katakan Ustazah, dia operasi tak boleh bangun. Memang betul tak boleh bangun yang. 1-2 hari kita tak boleh bangun. Maka kena solat tak? Kena. Caranya tayamum. Kita dah tak boleh bangun yang. Memang lumpuh. Saya pun tanya, kenapa ya doktor kena lumpuh? Sebab dia kata bila kita potong tu, dia kata urat tu putus yang nak kontak ke otak. Rupanya kita ni jalan kaki ni, semua Allah jadikan neuron tu pergi ke otak. Otak kita yang mengarah kita jalan dengan Allah dah createkan macam tu. Jadi kalau ada yang putus memang macam tu. Jadi dia ambil masa. Dia injek apa semua. Jadi kita tak boleh bangun yang berat kaki ni. Betul-betul macam orang lupa. Jadi cara dia macam mana? Tayamum. Kita mandi wiladah itu dengan tayamum. Selepas tayamum, lepas tu kita, yang apa kita buat? Kita solat. Dalam keadaan kita baring. Memang kita tak boleh bangun. Kita tayamum. Itu saja. Jadi kalau kata, oh saya tak tahulah Ustazah, dulu saya operate, 3-4 hari saya tak keluar. Lepas tu macam mana? Sama juga taubat. Taubat. Lepas tu ya Allah, aku mohon ampun kerana aku jahil. Lepas tu qada lah solat yang kita tinggal beberapa hari tu. Tapi ini pengalaman saya sendirilah. Saya 3 hari baru datang nifas. Jadi dekat sini yang sesiapa yang bersalin, ni nak kena bagi tahulah. Ulang balik. Siapa yang bersalin tiada diiringi dengan darah nifas, maka dia wajib mandi wiladah. Kerana lahir anak itu Imam Syafi'i kata mani beku keluar. Budak itu dikira mani beku yang keluar. Sebab budak itu terjadi daripada percampuran 2 mani. Jadi itu dipanggil mandi wiladah. Wajib mandi apabila sampai kepada waktu nak solat. Kata dia operation pagi, pukul 8 pagi. Maka dia boleh bertenang, rehat, sampailah, katakan kalau dia masih letih, masih tak boleh bangun, sampailah pukul 3.30. Iaitu dah nak ujung zuhur, maka dia bertayamum untuk nak solat zuhur. Okey. Itu had dia. Okey. Jadi selepas itu untuk asar, untuk apa, kalau masih dia tak boleh nak berwuduk, dia boleh tayamum. Tetapi kalau dia boleh berwuduk, maka dia ada orang nak ambilkan wuduk, ada orang jaga dia, maka dia bolehlah dia ambilkan wuduk dengan pemancit, dia katakan itulah yang macam tu. Tak perlu nak pergi bilik air. Okey. Kalau dia tidak keluar darah. Tapi kalau ni nak cakap sikit, kalau perempuan-perempuan yang bersalin terus diikuti oleh darah haid, darah nifas, maka ada setengah orang dia confuse. Dia ada tanya juga dengan satu Ustazah, ini pengalaman, bukan saya banyak ilmu, yang saya pun tak ada ilmu. Tapi orang yang tanya saya, dia kata Ustazah, dia suruh saya mandi wiladah. Kerana kata dia mandi wiladah itu wajib. Sedangkan saya tengah nifas. Jadi saya mandi juga. Apa hukum mandi saya? Jadi kat sini saya bagi tahu yang sesiapa yang sedang nifas, maka lepas bersalin diikuti nifas, dia mandi wiladah dalam keadaan dia nifas, hukumnya haram. Ni kena tahu. Kenapa haram? Sebab dia mempermain-mainkan hukum Allah. Apa tujuan dia mandi wiladah? Dia nak bersihkan diri dia daripada hadas besar, betul? Sedangkan dia ada nifas. Terangkat tak hadas besar dia? Tak. Tapi dia wajib tak mandi wiladah? Ya. Dia wajib mandi wiladah. Bila? Selepas kering nifasnya. Maka selepas kering nifas, dia mandi hadas besar dengan 1 kali niat. Kata orang 1 batu baling 2 ekor burung. Dengan 1 lafaz terangkat 2-2. Wiladah dan nifas. Dengan niat dia macam mana? Sahaja aku mandi
wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Maka ada 4 hadas kat situ pun terangkat. Ada 2 terangkat, ada 1 terangkat. Yang jangan mandi macam ni niat. Saja aku mandi wajib kerana nifas. Maka wiladah tak terangkat. Atau saja aku mandi wajib kerana wiladah. Nifas tak terangkat. Tetapi kalau kita kata saja aku mandi hadas besar yang difardukan ke atas diriku, berapa ada besar dalam diri kita terangkat. Jelas sayang? Contoh, ni saya nak bagi contoh 3 hadas besar. Contoh. Malam tu ehem dengan suami. Ya. Lepas tu dah letihkan, dah cukup-cukup bulan. Ambil wuduk, tidur. Maka pukul 4 pagi terasa dia dah open nak beranak. Tak dan nak mandi. Pukul 4 pagi, belum masuk zuhur lagi. Belum masuk subuh lagi. Terus hantar pergi hospital, bersalin pukul 5.30 pagi. Ya yang? 2 dah kan? 2 kan? Ehem, junub 1. Lepas tu wiladah 1. Lepas tu, lepas saja bersalin, tak lama, nifas datang. 3 dah. Nak tunjuk 4? Okey. 4 ya. Lepas tu nifas datang, tumpah darah. Jalan ke alam bakok. 4 yang. Pertama junub, kedua wiladah, ketiga nifas, keempat jenazah. Betul? Jenazah, betul Zaza. Ya Allah takutnya. Ni saya nak bagi tahu ni. Ya. Jadi tukang mandi mayat, suami dia kena cakap ke? Ni ustazah ke hajah ke yang mandi, ya? Tolong mandi 4 kali. Ni kalau orang yang tak faham. Jenuh. 4 kali. Terkejut dia. Kenapa pula 4 kali? Ya, pertama mandi junub. Kedua mandi wiladah. Ketiga mandi nifas. Keempat mandi jenazah. Pengsan mayat tu. Tahu tak? 4 kali dia gudi. Ya yang? Yelah, ni memanglah biar panjang umur. Ini saya nak bagi contoh yang nak bagi contoh mandi sekali 4 in 1. Saya nak bagi contoh. Yang ni nak bagi contoh maksimum 4. Ya, maksud saya. Jadi tak payah. Tak payah 4 kali mandi. Tukar mandi mayat sahaja aku mandikan atas mayat ini fardu kifayah kerana Allah terangkat 4-4. Faham tak? Macam tu. Ya yang? Jadi tak perlu nak mandi satu-satu. Ini yang saya nak bagi tahu. Tapi kalau dia tak mati sampai pada nifas. Tunggu nifas kering baru dia mandi. Maka 3. Junub, wiladah, nifas. Maka dia niat sendirilah. Kalau dia tak mati, dialah mandi. Dia mandikan diri dia sendiri. Maka dia kata, sahaja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Terangkat 3-3. Apa dia? Junub, wiladah dan nifas. Boleh faham ya yang? Jadi ini yang selalu orang keliru mandi wiladah dalam nifas. Hukumnya haram. Ini kena ingat. Ya, ini saya nak bagi tahu. Boleh share-share, boleh sampaikan kat mana. Okey. Okey, jelas ya. Alhamdulillah. Jadi kat sini, tengok ya yang. Jadi had kalau dalam tempoh bersalin itu belum capai 60 hari, dia nakok 15 hari, tak kisah. Dia baru 3 hari dah nakok 15 hari ke, dia baru 10 hari nakok 15 hari ke, dia 20 hari nakok 15 hari. Yang penting nakok gap dia tu mesti ada 15 hari, maka selepas itu hid. Tu kena tahu. Okay, yang? Sebab nanti kalau adik tak tahu, contoh, saya bagi contoh kedua. Nanti dia jadi istiadah. Contoh. Ya. 60 tolak 15 hari berapa yang? 60 45. 55 45. Betul? 45. 45 campur 15 jadi 60 kan? Okey. Satu orang ini dia datang darah.
on off selama 45 hari. Contoh ya, boleh catat 20 hari, lepas tu dia nakok 5 hari, lepas tu dia datang lagi 10 hari, dah berapa yang 20, 30, 5. Lepas tu ya contoh ya, 20 hari keluar darah nifas, nakok 5 hari, lepas tu datang balik 10 hari, 35 kan yang? 35, dia datang 10 hari, lepas tu dia nakok lagi apa tu 3 hari, lepas tu dia datang 7 hari. Dia datang 7 hari. 45 betul? Betul kan? Dia datang 45, 7 hari, 45 hari lah. Selepas tu dia tadi 20 5 10 3 7 45 hari. Selepas 45 hari dia nakok. Nakok dia 15 hari. Nakok dia 15 hari maksudnya sampai hari ke-60. Dia nakok. Maka hari ke-61 dia keluar darah. Jelas ya? Kalau dia tak tahu, nanti dia kata, oh saya ni 61 hari dah keluar darah. Maka ini dah istiadah, kata dia. Pasal maksimum head kan 60 hari, dia 61 hari masih keluar darah. Tapi tadi 45 hari dia dah nakok 15 hari. Jadi dia keluar lagi pada 61, dia kata istiadah. Ni nak kena faham. Tetapi tengok, yang mana istiadah yang 45 hari, dia nakok yang kalau Allah nak uji, dia nakok 14 hari. 45 hari, dia nakok 14 hari. Lepas tu 60, dia datang sampai 61, 2 hari. Okay, 45 hari tadi, mula-mula 20, berhenti 5, lepas tu 10, lepas tu 3 berhenti, lepas tu 7 datang balik, lepas tu dah 45 hari, dia berhenti 14 hari. Iaitu nakok 14 hari hingga hari ke-59. Lepas tu hari 60, 61 keluar darah. Itu istiadah. Jadi kat mana nifas dia, kat mana istiadah dia, kena tengok tadi. 20 hari dia datang, 5 hari dia nakok, lepas tu 10 hari dia datang, lepas tu 3 hari dia nakok, 7 hari dia datang, tengok catat warna darah. Warna darah dia ada sama ataupun tukar-tukar. Maka kalau darah dia sama, kita guna nanti hukum ghairu mubtada. Kalau nanti darah dia macam tamyiz, kita guna muhaizah macam tu. Kita kena ikut. Sebab tu warna darah kena rekod yang. Sebab kita tak tahu dia terlajak tak. Ni nampak. Kalau dia nak. Pasal apa? Dia jadi istiadah pasal dia nakok dia 14 hari. Nakok dia 14 hari. 59. 60, 61 datang 2 hari. Istiadah. Kat mana? Nanti kita belajar besok-besok. Tapi itu memang istiadah. Okey. Jadi yang kedua, gap dia. Suci datang selepas 60 hari. Maka tidak disyaratkan 15 suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Contoh. Ya, dia kata tengok kat kotak tu, dia kata darah nifas berhenti selepas 50 hari. Kemudian darah datang kembali pada hari ke-61. Maka ia adalah darah haid walaupun diselangi tidak sampai 15 hari. Nampak? Ya yang? Kalau macam tadi lah, walaupun dia 10 hari, tetap tadi yang datang itu haid. Kalau cukup tempoh haid 24 jam. Kerana dia dah capai 60 hari. Nampak? So maknanya sama juga macam soalan dekat Cik Rom ni kan. Dia nifas dia sampai 60, hari 61 tu ada darah, hari 61 tu dah mula haid. Betul tak? Ya. Nanti okey. Saya nak terangkan sikit yang had antara nifas tukar haid
Nifas tu kohid kalau dah 61 hari satu lazah. Satu lazah. Ni yang saya dah terang dulu kan. Kalau dah 60 hari 60 hari dah 1440 jam keluar darah, maksudnya dah ada berhentilah on off, maka get ready. Pada tepat 1440. Kalau dia tak keluar, korek, nakok tak. Kalau tepat 1440 iaitu 60 hari, yang dia keluar darah sampai pada maksimum yang dah tamat itu, kalau dia nakok, kita korek nakok, selamat. Maka itu semua nifas. Walaupun nakok dia tu hanya berlangsung satu lazah. Katakan cukup 1440 kita korek, tak ada yang. Kita korek 2 jari pun tak ada, nakok. Maka keluar balik selepas itu haid. Bukan istiadah. Sebab dia ada gap. Dia ada gap tidak bersambung. Tetapi, ni kena. Sebab ni, tetapi macam ni. Kalau 1440 darah tak mengalir, cukup kita korek patrah. Kita korek patrah sampailah kata melebihi, katalah 1 saat tu dekat 1 minit. Alamak, dah lebih 1 minit patrah. Maka itu adalah apa? Istiadah. Sebab tu yang dalam merekod tadi waktu bersalin tu, waktu tempoh tu, macam orang kedekut, kata orang dulu kalau budak-budak kan, zaman saya lah dulu. Kalau apa, mak datuk nenek kedekut, dia kata apa? Tai hidung masin, kata dia. Ya. Kalau sekarang dia tukar apa? Balik pergi haji balik hari. Dulu tai hidung masin. Dia kata kedekut tai hidung masin. Ini you kira 1440 jam tu 60 hari itu betul-betul macam tai hidung masin. 1 minit pun kau tak boleh skip tahu. Pasal perbezaan antara nifas pergi haid 1 saat. Sebab itu ya, kalau orang yang kena sampai ada darah atau patrah sampai kepada penghujung tu, walaupun dia dah on off, tengok aja lagi 1 minit nak sampai pada 1440 yang kau ready dah dengan sepan, dengan apa? Korek. Kalau patrah, memang itu istiadah. Kalau nakok, alhamdulillah. Dia lepas tu katakan nakok dia 1 minit. Lepas itu keluar balik darah. Maka darah yang keluar itu haid. Dia memang agak sukar sikit. Kalau siapa yang pakai ujung-ujung tu. Boleh faham ya yang? Maka macam tu. Sebab tu kita kena betul-betul faham. Sebab dalam nifas ada haid. Dalam haid tak ada nifas. Sebab hukum haid definitely berbeza dengan hukum nifas. Jelas? Ada nak tanya? Ya, ada nak tanya. Sebab lepas ini kita nak masuk bab baru. Ya yang definisi nifas pula. Saya Yang baca ini. dekat chat room, Ustazah. Ya? Saya baca soalan kat chat room. Silakan. Okey, Ustazah, kalau kita korek pada tepat 1440 jam tu dah nakok, kita boleh terus mandi wajib ke? Dan kalau datang balik katakan 3 jam kemudian, maka Dia itu haid. bukan macam tu yang. Dia mandi wajib ini, kita tak payah deras-deras kalau tempoh sembahyang itu panjang. Yang kita tadi nak cek tadi, kita nak cek yang betul-betul cukup 1440 jam tu, kita nak pastikan sama ada kita nifas atau istiadah. Jelas tak? Sebab kalau sampai 1440 jam, ya, darah mengalir, confirm itu memang istiadah. Tapi kadang-kadang darah tak mengalir, darah dalam, panggil patrah.
Maka patrah itu masih dikira nifas atau kalau haid masih dikira haid. Jadi kalau sampai tempoh 1440 jam itu kita korek patrah ni istiadah. Berapa nifas kita kena cek. Ada 7 hukum kita kena balikkan. Tetapi kalau nak mandi tak perlu deras-deras. Macam saya kata tadi, ya. Yang contoh apa orang tu dia nakok pukul 8 pagi. Mana ada semayang pukul 8 pagi kecuali semayang sunat lah. Kalau dia nak buat duha dia semayang lah. Tapi kalau dia dalam keadaan katalah macam saya contoh bagi tadi dia operation. Kan? Dia operation pukul 8 pagi. Lepas tu tak keluar darah sampailah masuk waktu zuhur. Pasal lepas tu dia kena mandi paling lewat 3.30. Pasal pukul 4 katalah contoh dah nak habis, dah nak masuk asar, faham tak? Jadi dia kena. Jadi nak mandi itu yang deras kalau dalam waktunya. Contoh. Ya. Contoh dia nakok itu pukul 3.30 petang. Nakok. Dia cek pukul 1.30 masih ada patrah. Lepas tu katalah dah berhenti ada patrah. Sampailah pukul 3 dia cek ada patrah. Lepas tu dia cek 3.30 nakok dah. Maka masa tu dia kena deras mandi. Kenapa? Sebab zuhur dah nak habis. Betul tak yang? Zuhur dah nak habis, nak masuk asar. Maka dia cepat-cepat mandi sebab nak solat zuhur. Jadi cepat atau lambatnya mandi ini bergantung kepada dekat dengan waktu solat. Faham tak? Jelas tak yang? Contoh katakan dia contoh katakan kalau dia nakok, katalah sekarang ni kan asar kalau di Johor 4.25. Contoh. 4.25 asar. Dia nakok 4.15. Maka ada 10 minit lagi kan? Nak ambil zuhur, betul tak yang? Dia nakok 4.15 minit. Asar 4.25 minit. Dia korek nakok. Memang korek nakok. Dia tak boleh tunggu. Dia kena cepat-cepat mandi. Sebab dia cepat-cepat mandi, dia nak dapatkan zuhur last minute. Jelas tak yang? Jadi persoalan itu tadi, deras atau lambatnya mengikut kepada apa hampirnya waktu tamat solat fardu. Boleh? Ada lagi soalan? Kita tutuplah sampai sini, saya buka soalan sebab nanti tak nak lebih-lebih. Ya bukan nanti pasal ada orang lain kan. Rasanya Ustazah dah jawab semua dah. Ada lagi yang lain yang? Rasanya Ustazah dah jawab soalan-soalan ni. Yelah dah jawab tapi tak apalah. Kadang ada orang baru satu yang kata dah jawab tu mungkin you refresh ataupun yelah dah faham. Kadang ada orang baru ataupun yelah ini kepahaman kan Allah yang bagi. Betul Ustazah. Elok diulang-ulang. Kepahaman ini Allah yang bagi. Ya yang? Macam tu. Kita buka soalan pada yang nak on mic ke nak terus type kat chat room. Silakan Ustazah, ada masa lagi insyaAllah. Ada masa lagi ni. Lekas. Kadang-kadang dia orang tak nak tanya yang. Nanti PM lah banyak-banyak. Saya cakap satu je. Kalau yang masalah hit, kalau yang panjang-panjang, saya tengok je hit, saya keep KIV dulu. Kalau saya masa tu tengah balik kerja penat ataupun saya dah nak mula online yang lain atau saya dah nak start kereta pergi sebab dia memang ambil masa. Ini memang ambil masa untuk nak jawab hit ni. Ustazah, ada senang jawab paraid. Orang tanya paraid, saya lebih cepat saya jawab. Berbanding dengan hit. Paling payah hit yang kena kaji, tengok, dengar, cek. Ustazah ada minta nombor telefon Ustazah, boleh ke? Silakan. Tapi saya bagi tahu satu. Sekarang ni kalau siapa nak tanya saya only WhatsApp atau voicemail, saya tak terima call. Sebab saya nahat. Kalau call, kadang-kadang dia bercakap tu panjang, apa. Saya pun tak boleh nak tangkap 2-3 soalan, lepas tu kalau sampai 1 jam. Saya tak ada masa. Kadang nak berhentikan pun orang tengah semangat bercakap pun susah juga kan. Jadi selepas itu asal telefon saya tengok kan paling lambat pun paling singkat pun
30 minit, 40 minit. Sebab sekarang saya memang maaf cakaplah sibuk. Ya, Jadi saya hanya terima WhatsApp. Jadi WhatsApp ni senang. Kalau saya tengah tak ada masa pun WhatsApp, nanti saya dah ada masa saya buka, baca kan. Saya tengok apa, macam tu. Lagi satu, nombor 2 saya nak pesan. Kalau WhatsApp yang, janganlah kau tulis karangan. Pening aku nak jawab yang. Tulis, Ustazah saya ada masalah 1. Apa? 2. Apa? 3. Apa? Walaupun ada 10. Tulislah 1, 2, 3. Janganlah kau WhatsApp yang macam karangan. Aduh, hai aku nak baca. Lepas tu nanti orang dah tua kan. Tengok ni jawab yang belakang. Paling bawah. Nanti bila saya check lagi, oh ada lagi belum jawab. Jawab lagi. Jadi kalau you buat 1, 2, 3, 4. Jadi saya jawab, okey. Nombor 1, macam ni jawapan dia. 2 macam ni. Tu dia minta kerjasama. Ya yang. Okey, boleh? Ustazah, ini soalan dari saya. Dah semua Okey, silakan. Sikit je Ustazah, sebabnya ada daripada pengajian yang lain kan. Ada bila asatizah tu bagi tahu macam contoh mandi wiladah dengan mandi nifas tu kena buat 2 kali. Macam mana Ustazah? Saya tak cakap apa-apa lah sebab yang saya faham daripada yang saya belajar sebelum ni sama macam yang Ustazah terangkan malam ni. Alhamdulillah. So saya dengar tu saya cuma meraihkan. Cumanya pada saya mungkin pada yang baru mendengar akan jadi sedikit kalut lah kat situ kan. Nak tahu pandangan Ustazah untuk yang bila disampaikan tentang ilmu yang macam tu. Itulah saya pun banyak orang tanya ya. Jadi macam itulah saya cakap ya, dengar elok-elok, baik-baik ya yang sampaikan ya. Yang kadang tu saya pun ya yang tu saya kata saya nak komen pun ya. Macam nanti kadang orang tak faham, orang kata saya, banyak no ilmu dia. Bukan. Ini bukan masalah khilaf yang. Ini tak ada khilaf. Ini ijma' ulama' mengatakan. Kalau darah nifas itu keluar. Ya. Sebelum waktu masuk waktu. Ya, contoh macam saya kata tadi, you bersalin pukul 8 pagi. Penat nak tangguh mandi, darah tak keluar. Penat nak tangguh mandi, boleh? Boleh. Sampai bila? Sampai waktu zuhur. Kerana yang kita nak semayang zuhur kan? Kalau kita dah letih-letih, mungkin kita tak mandilah untuk semayang duha, semayang apa, baru bersalin kan yang. Jadi kita pun rehat. Tapi kalau sampai zuhur, ya tak keluar darah nifas. Maksud saya kalau letih lagi kita sambunglah sampai 3.30. Ini darurat. Kalau biasa tu tak boleh lah kan. Katakan dah pukul 2, Allah, hai nak bangun. Tak boleh lah orang bersalin kadang bukan senang. Jadi macam-macam bahagian masing-masing. Jadi tapi kalau sampai 3.30 wajib mandi. Sebab pukul 4.30 nanti dah asar. Kadang mandi ambil masa. Betul tak yang? Tetapi ya yang kalau kita bersalin pukul 8 pagi sebelum zuhur. Katalah sekarang zuhur tempat saya ni 1.03 minit. Pukul 1.03 minit. Dia 12.30 ataupun macam saya contoh lepas saja keluar budak misi nak jahit tu nak sementara sekejap nak keluarkan uri. Keluar je uri, keluar dah darah nifas. Maka misi nak jahit pun saya ingat lagi dia kumpalkan tu sumbat. Dia kata nanti tarik nafas sumbat kata. Nanti dah siap saya jahit ingatkan saya dia kata keluarkan takut lupa keluar. Jahit. Masa itu macam mana awak nak mandi wiladah? Saya bagi faham. Memang saya dengar sini baik-baik. Mandi wiladah itu wajib. Bukan tak wajib. Tetapi dia jadi 2 keadaan. Kalau keluar sebelum masuk waktu, maka tidak wajib mandi. Ya, sebab kita mandi wiladah nak sucikan badan kita dari hadas besar untuk solat. Sekarang dah keluar nifas. Macam mana awak nak mandi wiladah? Tujuan awak mandi wiladah tadi untuk
mensucikan diri awak dari hadas besar. Sekarang awak ada hadas besar iaitu nifas. Kalau orang putihnya cakap apa rasionalnya awak mandi? Faham tak faham? Jadi kalau awak mandi wiladah, terangkat tak hadas besar dari jasad awak? Terangkat tidak? Jawab, terangkat tidak? Tidak kan? Sebab ada nifas. Betul tak betul? Kita mandi wiladah kalau nifas tak keluar sebab kita nak angkat hadas besar dari badan kita untuk solat. Jadi kalau dah turun nifas, haram mandi. Bukan makruh ya. Bukan makruh tahrim ke apa. Haram mandi. Sebab orang yang haid dan nifas haram mandi ibadah. Mandi ibadah tu apa yang? Mandi tadilah mandi wajib. Jadi bila yang wajib kita mandi wiladah? Apabila haid, apabila nifas kita telah nakok. Maka masa itu kita mandilah dengan niat saja aku mengangkat hadas besar atau saja aku mandi wajib yang dipardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Maka terangkat dulu sebab wiladah itu pun kena mandi wajib. Nifas pun kena mandi wajib. Kan saya dah bagi contoh tadi 4 dalam 1 boleh. Dengan syarat niatnya tu kena. Betul. Jangan saja aku mandi wajib nifas kerana Allah Ta'ala. Wiladah tak terangkat. Jangan saja aku mandi wajib wiladah. Nifas tak terangkat. Maka kita kata, saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku. Berapa ada mandi wajib yang difardukan ke atas diri kita? Ada 4 lah. Terangkat. Jelas tak jelas? Jadi kalau sesiapa yang ada wiladah, dia sesiapa yang ada nifas, dia mandi wiladah, haram hukumnya. Sebab dalam kitab pun mengatakan, guru saya mengatakan main-main hukum Allah. Itu yang jadi haram. Yang dia kata membazir air. Nabi kata. Boleh? Ya. Jadi masa saya dah jam saya dekat pukul 9:10 minit. Kita tutup dulu yang. Ya, sebab saya 9 suku ada live satu lagi. Ya, betul-betul. Terima kasih banyak. Silakan. Kita tutup dulu yang lagipun kamu pun ada satu lagi kan? Betul. Kita tutup. Jadi nanti kalau ada soalan, admin ambil, kita sambung minggu depan. Siapa yang ada soalan, kita boleh jawab soalan dulu, maka dia masuk awal. Boleh? Boleh, Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah atas semua kupasan malam ni. Alhamdulillah dapat banyak lagi penambahan ilmu. Jadi saya tutup dulu dengan tasbih. Silakan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang kau barakahi. Ya Allah, kau jadikanlah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, kau jadikan perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khair Ustazah. Minta maaf ya yang kalau ada kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah. Ya, terima kasih sudi bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.